Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, saya sempat melihat Facebook Bicara apabila kita utarakan tajuk ini. Ada penonton yang prihatin, yang menegur kenapa tidak diteruskan dengan perbincangan isu Palestin. Para penonton yang saya hormati sekalian, perjuangan kita untuk Palestin, kita akan terus-menerus memperjuangkannya, sama ada secara zahir maupun di sudut di belakang tabir. Yang penting perjuangan tetap diteruskan. We will not go down. Dan para penonton, kita ingat bahawa setiap orang di dalam Bicara, dalam TV Al-Hijrah, mana di seluruh dunia, kita merupakan mata rantai perjuangan di mana kita sambung menyambung. Bukan kita yang memulakan, bukan kita yang mengakhirkan perjuangan. Perjuangan untuk Palestin tetap diteruskan. Namun pada malam ini, tajuk kita adalah tajuk yang tidak kurang pentingnya, yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Apatah lagi tak kala kita di dalam negara yang berbilang kaum, kita nak memastikan keharmonian terjaga. Pada masa yang sama, akidah juga tetap selamat dipelihara oleh umat Islam. Para penonton yang saya hormati sekalian, tajuk pada malam ini ialah jangan salah raih. Bagaimana caranya agar kita dapat meraihkan kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama, pada masa yang sama akidah kita tidak tercalar. Untuk membicarakan tajuk tersebut bersama kita pada malam ini, saya kira cukup luar biasa kerana dua-dua adalah tokoh agama yang cukup besar kedudukan mereka dalam negara kita. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Sahibul Fadilah, Ustaz Nur Azamir alias Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Negeri Sembilan hari ini? Alhamdulillah. Jalan jam? Selesa. Petanda yang baik. Petanda insya-Allah. Insya-Allah. Dan di hujung sana saya perkenalkan Dr. Juanda Jaya, Mufti Kejayan Negeri Perlis. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Selamat. Alhamdulillah. Perlis berjalan lebat? Alhamdulillah, tengah angin sejuk. Tengah angin sejuk. Baik. Saya mulakan soalan pertama kepada Ustaz Nur Azamir. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan tidak halal bagi muslimin menyerupai pakaian mereka sesuatu pun khusus dalam perayaan mereka, sama ada makanan, pakaian, mandian, menyalakan api, tuti perkara dan ibadat yang biasa dilakukan mereka pada hari-hari biasa. Saya kira apa yang dinyatakan oleh Ibn Taymiyah ini merujuk kepada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia tergolong di kalangan mereka. Maksud tasyabbah itu bagaimana? Pada masa yang sama dalam konteks menyambut kebersamaan dalam perayaan ini, komen secara umum. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara pengurusi, sahabat dari panel, sahabat Mufti, bila kita sebut tentang menyerupai, Saya ataupun dalam satu hadis yang disebutkan tadi, riwayat Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, menyatakan bahawa barang siapa yang menyerupai satu kaum, maknanya umum, fahuwa minhum, maka mereka termasuk dalam golongan itu. Saya pernah terkena dalam Facebook, Amin Idris pakai kod Yahudi. Dah kena. Macam mana kita pakai kod malam ni? Adakah kita Yahudi? Jadi bila katakan tasyabuh, menyerupai, maknanya orang kata meniru ataupun menyama perkara-perkara yang bersifat umum. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh hadis ini, apa yang menjadi kefahaman saya, ialah menyerupai dari sudut tindakan dan perlakuan, dari aspek akidahnya, daripada aspek syariatnya, dari aspek akhlak dan tingkah lakunya. Kalau semuanya itu bertentangan dengan apa yang digarispandukan oleh Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan sunnah, dan memang ada tegahan langsung dan jelas daripada Al-Quran dan hadis, maka ia tidak dibenarkan. Tetapi dalam aspek kehidupan kita hari ini, kita tidak boleh lari daripada satu bersifat fitrah menyerupai dan meniru. Hatta kadang-kadang perumpamaan-perumpamaan itu diguna pakai dalam memberi penasihatan supaya tidak berlaku. Contohnya, kamu ini jangan tidak ada pendirian. Kamu ini jangan seperti lalang. Perumpamaan dan orang kata penyerupaan daripada aspek-aspek nilai yang macam tu. Cuma dari sudut pembinaan kehidupan bersifat manusia hidup di dunia ini, barangkali ada aspek-aspek yang baik yang boleh kita tiru. Kan? Contohnya dalam aspek keselesaan hidup, dari segi masalah teknologi, dari segi orang kata strategi, dari segi pendekatan yang tertentu,
Saya. yang bersifat keperluan manusia untuk selesa kehidupannya sebagai manusia yang bersifat sejagat ini, maka di situ dibenarkan untuk meniru. Kan dari sudut berpakaian tadi. Saya. Cuma bila kita meniru berpakaian itu, aspek yang diletakkan oleh Islam itu dari aspek bagaimana maksud berpakaian. Apa pakaian fashion ni tidak ada masalah, tetapi persoalannya apakah fashion itu menepati kehendak tuntutan berpakaian. Saya. Contohnya adalah menutup aurat. Kan apakah berpakaian itu menutup aurat? Kadang-kadang pakaian itu nampaknya macam orang kata pakai tudung, ya, pakai tudung. Tapi konsep pakaian tudung itu tidak menutup, bukannya menutup aurat, tetapi menutup kepala saja. Tetapi auratnya tetap terdedah dan nampak. Jadi dalam aspek ini kita menyerupai ini yang diberi penekanan yang dilarang dalam hadis tersebut ialah kita menyerupai tindakan-tindakan yang asing daripada panduan agama. Yang agama tidak mempunyai asal usulnya yang menegah, yang disebut sebagai bid'ah itu. Maka kita tidak dibenarkan. Maknanya dia bertentangan dengan panduan, garis panduan aspek akidahnya, aspek syariatnya, pendekatan syariat, juga dari aspek akhlaknya itu. Itu komen dari Ustaz Nur Azam. Baik, dalam Islam Dr. Juanda, Islam tidak membenarkan kita mengikuti cara-cara ritual agama lain. Dan pada masa yang sama, Islam juga tidak membenarkan kita menzalimi orang bukan Islam ataupun menyakiti orang Islam. Nabi mengatakan kalau kita menyakiti zimmi, mereka bukan Islam yang patuh kepada pemerintah Islam, Nabi kata supaya menyakitiku. Jadi bagaimana kita nak mengimbangi dua perkara ini? Kita dilarang untuk meraihkan perayaan agama lain. Pada masa yang sama, kita disuruh untuk meraihkan kemanusiaan orang yang daripada agama lain. Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Sayyidul Fadilah Ustaz Azamir, muslimin muslimat, penonton yang rahmati Allah sekalian. Kita berhadapan dengan dua nas yang saling, iaitu nas yang menyatakan bahawa kita tidak boleh redha kepada kekufuran. Redha bil kufri kufur. Redha kepada kekufuran itu membawa kepada kufur. Dan nas yang lain yang menyatakan bahawa kita perlu menghormati, memberi kebebasan, memberi hak yang sepatutnya kepada golongan zimmi. Man adza zimmiyan faqad azani. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bahawa siapa yang menyakiti golongan zimmi, sesungguhnya dia sudah menyakiti aku. Kalau dalam konteks Al-Quran, perkara pertama yang ingin saya sebut, dalam soal menyambut perayaan keagamaan yang bukan berkaitan dengan agama Islam, perkara utama yang mesti dijaga oleh umat Islam ialah soal kemurnian akidah mereka. Ini berlandaskan ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihi ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Tetapi barang siapa yang membuka dadanya, hatinya redha kepada kekufuran, maka bagi dia kemurkaan dari sisi Allah dan bagi mereka itu azab siksa yang amat pedih. Dalam arti kata lain, meraihkan apa sahaja perayaan keagamaan dalam erti kata redha kepada akidah mereka, redha kepada kepercayaan mereka, ini membawa kepada kekufuran dan ini dilarang di dalam Islam. Tetapi pada masa yang sama dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8, ajarnya ayat ini menjadi landasan utama kita membina hubungan antara pelbagai agama dan kaum di dalam negara kita. Allah Ta'ala menyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil mereka yang tidak memberani kamu dalam urusan agama kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada negeri kamu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil kepada orang lain. Dalam arti kata lain, dua ayat ini kelihatan bertentangan di antara satu sama lain. Sebenarnya tidak ada pertentangan pun sebenarnya. Yang penting ialah dalam kehidupan kita yang berbagai agama, kita mesti
tahu membezakan yang mana satu agama, yang mana satu budaya. Ya. Yang mana satu agama, yang mana satu budaya. Yang ritual Yang dan yang culture. Sebagai contoh saya sebut, ya. Ini bukan kempen Sarawak, ya, tapi sebut perkara yang selalunya sahabat-sahabat dari Semenanjung, orang politik kita pembesar kita silap. Ya, pergi ke Rumah Panjang sebagai contoh. Ya, tak ada salah kita menziarahi mereka, ya, meraihkan perayaan mereka. Tetapi apabila terlibat dalam soal ritual, ya, seperti melakukan miring, mereka akan potong, simbahkan darah pada, ya, makanan-makanan yang akan dipersembahkan kepada petara, ya, kepada dewa mereka. Ini utuh. yang tu problem. Yang ini yang jadi masalah, ya. Tetapi hadir dalam majlis seperti gawai Dayak dan sebagainya itu tidak menjadi isu. Yang jadi masalah terlibat sekali dalam ngajak, dia terlibat sekali dalam miring yang merupakan upacara keagamaan. Ya, saya pernah satu ketika ditanya, ya, sebab di Sarawak masyarakat berbilang kaum itu terlalu ramai. Saya kira Begitu contoh juga sama-sama cukup praktikal. Ya, ya. Apabila ketua mereka, ini berlaku kepada Sesko satu ketika, ya, pengurus besar mereka meninggal dunia, jatuh dengan helikopter yang jatuh, ya. Maka pekerja-pekerja yang ingin menghormati ketua mereka ini bertanya, boleh tak mereka hadir dalam gereja sewaktu majlis menghormati mayat berkenaan? Ya, saya tanya, ya, apakah hadir dalam gereja itu sekadar menghormati atau menjadi makmum? Kalau sekadar menghormati, tidak ada larangan dalam perkara berkenaan, selagi mana pihak berkuasa agama berkenaan membenarkan mereka masuk. Ya. Tetapi kalau menjadi makmum, ini masalah. Ya, kita terlibat dalam upacara keagamaan, ini membawa masuk reda kepada kekufuran. Ya, sebab tu kita nak tegur sebahagian orang Islam, ya, sebagai contoh, ya, sambutan Krismas yang berlaku pada hari ini. Pada saya, ya, berdasarkan pandangan pelbagai pandangan ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sebagaimana kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Iqtida' Siratal Mustaqim dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah, mereka mengharamkan sebarang bentuk secara total, ya, tentang sambutan penganut-penganut agama lain. Mungkin itu pada zaman mereka, ya, pada zaman yang mana Islam menguasai, Islam dominan, dan permusuhan itu amat nyata daripada mereka yang bukan Islam, ya. Tetapi pandangan lain yang menyebut dengan ayat Mumtahanah ayat yang ke-8, antabarruhu, ya, berlaku baik kepada golongan zimmah ini, ya, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani, artinya dalam bentuk bermuamalah secara baik dengan mereka. Dalam arti kata lain, macam upacara Christmas pada hari ini, sekadar menyebut selamat menyambut Christmas, pada saya itu bukan satu isu. Yang jadi isu ialah ada orang Islam jadi Santa Claus. Ini yang jadi masalah dia. Yang pandai-pandai bawa jadi Santa Claus, sebab itu perlambangan perayaan keagamaan. Ya, sekadar mereka pernah hantar kad kepada kita selamat hari raya, kita balas balik hantar sambut selamat hari Christmas, tanpa ada apa-apa kalimah yang menunjukkan keredaan kepada kepercayaan keagamaan, itu tidak menjadi masalah. I'tiqad dia ini yang termasuk dalam apa yang Allah sebut sebagai antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, dalam arti kata bergembira pada hari mereka bergembira dan bersedih kalau mereka terkena musibah dan sebagainya. Ini sifat kemanusiaan, permuafakatan dalam permasyarakatan. Iya. Ya. Ustaz Azamir, dalam konteks negara kita, khususnya dalam media arus perdana, termasuk tiba hijrah, kita nak mendengar nasihat dari Ustaz sendiri apabila kita menggunakan istilah kongsi raya. Saya yakin dan percaya pemerintah mempunyai niat tersendiri, khususnya di dalam menimbulkan persefahaman, understanding di kalangan pelbagai bangsa dan agama. Namun demikian, kadang-kadang ada orang yang tersalah langkah mereka menggunakan kongsi raya ini sebagai justifikasi untuk menyamakan semua agama. Komen Ustaz Azamir. Ya, tentang perkataan kongsi itu sendiri memberi implikasi yang tertentu kepada persepsi orang yang memahamkan perkataan kongsi itu. Sedangkan dalam aspek yang berlaku, kita tengok bahawa mungkin kerajaan untuk mensekalikan ataupun menserentakkan sambutan hari raya dengan hari raya agama yang lain, kebetulan bertembung ataupun berdekatan bagi tujuan untuk penjimatan sesuatu perkara, kos barangkali pengurusan dan juga jadual pemimpin yang tertentu, maka sambutan meraihkan dalam aspek kemasyarakatan itu
untuk tujuannya supaya masyarakat ini dapat disatukan dengan sempena berlakunya kejadian itu, barangkali di situ ada keharusannya, merujuk kepada yang Dr. Juanda katakan tadi lah, bagi tujuan untuk orang kata menghormati dan membudayakan sifat hormat menghormati, berkasih sayang, biarpun mempunyai perbezaan akidah, perbezaan budaya, perbezaan agama dan sebagainya, tetapi dalam nak dibawa dalam konteks suasana persekitaran kita pada hari ini, maka itu diharuskan. Cuma dalam kita nak menyambutnya itu mesti ada sesuatu perkara yang kita kena jaga. Apa yang tak boleh, apa yang tak boleh, tak sesuka hati, mengikut tengok orang tu bawa apa berpakaian macam kita pun nak ikut. Kadang-kadang kita ni lebih daripada orang tu, kan? Kadang-kadang kita kadang-kadang orang tu pun kau boleh buat lebih berlaku pula, kan? Jadi kadang-kadang kita hari-hari buat pun kita macam hari-raya kita. Tapi hari-raya kita orang tak ada pula nak pakai baju Melayu ke pimpin ke, tak ada. Kan? Tak ada. Kita dengan orang lain berbeza. Orang tu pakai baju tu kita nak pakai. Tapi bila hari kita ada mereka pakai baju kita, tak ada. Kan? Itu satu perkara yang bila kita tengok, biar orang kata bersikap wasatiyah. Di situ mempunyai. Yang pentingnya bagaimana kita nak menjaga sempadan keharmonian akidah kita itu. Begitu juga dalam katakan kongsi raya ni. Kalau dikatakan kongsi dalam maksud kita sama sekali menyambut aspek-aspek ritualnya pengibaratan itu, tidak boleh sama sekali. Itu ittifaq ulama mengatakan haram, tak boleh. Tetapi kalau kita nak menyaikan sempena itu, kita nak berpakat ucapan tahniah, kita mengadakan majlis makan-makan, ucapan bergembira macam tu, sekadar kita nak satukan orang, jangan ada prejudis menyebabkan datang mudarat kepada keamanan dan sebagainya, maka itu tidak menjadi satu halangan di dalam Islam. Saya kira blok pertama ini kita dapat rangkumkan bahawa dalam Islam kita meraihkan kepelbagaian, dan kita kena membezakan antara perayaan budaya dan perayaan agama. Perayaan budaya diberikan ruang untuk kita meraihkan bersama-sama. Yang agama itu tiada toleransi. Dan selepas ini para penonton, firman Allah Subhanahu wa taala, walan tarda anka yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasrani kepada muslim sehingga kita mengikuti jejak langkah mereka. Lantas pelbagai usaha untuk menyesatkan umat Islam termasuk perayaan yang pelbagai, bagaimana kita nak menghadapinya? Selepas ini di Pentas Bicara. Kembali ke Pentas Bicara, kita membicarakan tajuk jangan salah raih. Dr. Juanda, tadi saya dah sebut tentang ayat Quran mengenai walan tarfa'an kal-yahdu walan nasara. Dan dari itu ada satu lagi ayat dalam surah Al-Anfal, apabila Nabi nak berhijrah, turunlah ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yaquluna. Maknanya di sana antara cabaran umat Islam yang menghadapi perancangan musuh-musuh Islam. Henry Ford mengakui dalam bukunya International Jew bahawa Yahudi menguasai seluruh dunia untuk memerangkap umat Islam. Justru wujudnya perayaan-perayaan tertentu yang saya kira sebagai di antara perangkap mereka untuk menyesatkan umat Islam. Komen Dr. Juanda. Baik, soal pertikaian, pemusuhan antara agama, ini soal yang kita tak boleh nak elakkan. Suatu sunnah Allah. Setiap agama pasti akan promosi agama dia dalam apa cara dan kaedah. Sekali utama umat Islam ialah soal jati diri yang amat lemah dan selalu merasakan mereka rendah diri terhadap orang lain dan selalu fikir dia adalah mangsa. Inilah teori konspirasi yang tidak ada hujungnya, Dan sudah pasti Nabi SAW dan ayat Al-Quran yang dibacakan tadi telah menjelaskan kita tentang usaha-usaha berurusan yang dilakukan oleh mereka. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Nabi sebut pasti kamu akan mengikut sunnah, cara hidup, perjalanan, perayaan, kehidupan, berpakaian dan sebagainya orang-orang sebelum daripada kamu akan ikut, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, sehingga kalaulah mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, nescaya kamu akan masuk, kata Nabi SAW. Lubang dhab ni bagi orang Arab ialah lubang yang paling busuk, yang paling buruk, yang paling hina. Perumpamaan. Di situlah dia buang air, di situlah dia buang segala-galanya, dan di situlah dia tidur, dan di situlah segala keburukan itu ada.
Nabi sebut hatta musuh-musuh kamu bawa kamu masuk dalam lubang yang buruk dan busuk itu pun sebahagian kamu akan ikut. Para sahabat bertanya, al-Yahudi wan Nasara, apakah mereka-mereka itu dari kalangan Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, faman. Ya, kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini amaran lama yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Persoalan yang para ulama selalu tegur ummah, ya, agar berhati-hati, agar berjaga-jaga, agar membela jati diri mereka dalam menyambut apa saja perayaan. Ya, sebab itu ingin saya sebut, antara kelemahan utama masyarakat kita di Malaysia pada hari ini ialah terlalu banyak sangat perayaan. Ya, sahabat Fadilah Ustaz Azamir tadi sebut, perayaan orang pun kita raya, raya kita pun kita raya. Ya, akhirnya kita jadi bangsa yang terlalu banyak membuang masa pada perkara bersukaria, mengakibatkan urusan dunia, ekonomi, kita tidak produktif lagi. Ya, dikuasai oleh orang lain dan tidak produktif pada perkara yang sepatutnya. Sebenarnya kita produktif dari sudut pakaiannya, kepelbagaian pakaian, makanannya, macam-macam jenis kuihnya, padahal rasa sama je, padahal rupa yang pakai sama saja, ya. Tetapi intipati apa yang ada dalam diri. Pada saya, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat ialah umat Islam mesti difahamkan siapa diri dia. Ya, teras diri setiap umat Islam itu ialah akidah dia, kepercayaan dia. Sebab itu saya sebut pada permulaan tadi, ya, soal mengucapkan tahniah atas sambutan perayaan suatu penganut agama yang lain itu tidak menjadi isu. Yang jadi isu ialah apakah kita redha dengan akidah mereka. Sudah pasti seorang Muslim yang mengucapkan itu dia tahu maksud ucapan dia. Ya? Tetapi apabila seorang Muslim itu turut menjadi makmum merayakan sama perayaan keagamaan, ini sudah menunjukkan dia tidak faham apa pegangan agama dia. Sebab dalam agama Islam soal akidah tidak ada kompromi. Ya, soal kepercayaan tidak boleh bertolak ansur sama sekali. Ya, sebagai contoh saya sebut secara terus terang, pernah disebut di suatu tempat perayaan Christmas yang dihadiri oleh orang Islam bukan pada hari Christmas, selepas hari Christmas, tetapi dalam majlis berkenaan tanpa menghormati sensitiviti orang Islam, diletakkan salib di sana sini, ia menunjukkan ia suatu upacara keagamaan. Wujud suatu bentuk upacara keagamaan, maka orang Islam tak boleh hadir dalam majlis yang seperti itu. Sebab ia akan membabitkan soal apakah mereka boleh berkompromi dari sudut akidah dan kepercayaan. Sebab itulah penjelasan soal menyambut perayaan keagamaan ini mesti penjelasan yang telus, merentasi semua kumpulan bangsa, politik dan sebagainya. Ya, agar umat Islam diberi penerangan yang secara adil, mereka jelas apa yang boleh mereka sambut, apa yang boleh mereka tak sambut, ya? Apa yang boleh mereka sebut, apa yang tak boleh mereka sebut. Sebagai contoh, kita nak sambut tahun baru, ya? Apakah sambutan Happy New Year itu suatu sambutan keagamaan ataupun tidak? Ini sudah pasti akan disebut bahawa tak ada satu agama yang sambut tahun baru. Setiap agama dia ada perayaan tahun baru dia sendiri. Ya, sebagai contoh ada Gawai Dayak sambutan Tuan, ya, orang yang di Sabah Azad, tahun baru Cina yang akan datang ini, ya, sambutan tahun-tahun baru dari kalangan penganut-penganut agama Hindu dan sebagainya. Ini nampak bukan urusan agama. Tapi bila pergi kepada urusan keagamaan yang membabitkan soal perayaan dewa dia, perayaan Tuhan dia, ya, perayaan yang membabitkan keagungan keagamaan mereka, di sini umat Islam mesti berhati-hati. Sebab itu kami di Perlis sebagai contoh, kita pernah memfatwakan tentang perayaan Hari Songkran. Kita bagi nasihat kepada masyarakat. Setelah kita buat kajian, sambutan Hari Songkran itu membabitkan perayaan keagamaan, di mana pada hari itulah Buddha akan dimandikan, ya, dan orang akan disimbah dengan air itu untuk mendapat keberkatan daripada patung Buddha berkenaan. Ya, jadi orang Islam mesti faham ini sambutan keagamaan. Ya, ini bukan sambutan keseronokan semata-mata. Ya, dan sebagaimana juga kita sebut, ya, kalau ada orang Islam hadir sebagai contoh majlis perayaan Thaipusam di Pavali dan sebagainya, bila sampai kepada tahap untuk menyalakan api itu simbol keagamaan. Itu yang mesti dielakkan. Ya, itu yang mesti dielakkan. Sambutan Hari Tahun Baru Cina, ia sambutan adat dan budaya. Tapi suruh untuk menyalakan bersama, itu sudah jadi agama. Itu sudah jadi kepercayaan. Jadi di sinilah penjelasan-penjelasan yang berterusan yang sepatutnya
Islam jelas, agar kita jelas antara pandangan yang terlalu keras dan pandangan yang terlalu lepas bebas. Biar kita ikut pandangan wasatiyah yang mendapati kehendak nas dan mendapati pandangan-pandangan para ulama. Baik, Ustaz Zafir, satu perkara lagi bila doktor sebut tentang sebutan ataupun ucapan selain daripada ucapan tahniah, apa lagi selamat dan sebagainya, menikmati hidangan satu lagi itu. Bagaimana pula komen? Dan ada juga penonton bertanya, sekiranya dia masuk Islam dan mak dia belum masuk Islam, dan ada di sana perayaan-perayaan seperti yang disebut oleh Dr. Juanda tadi yang bersifat keugamaan. Bagaimana kita nak mengekalkan silaturahim? Pada masa yang sama, akidah kita masih lagi dilindungi. Ustaz. Baik, dia kembali kepada prinsip yang telah dijelaskan daripada awal, termasuk yang telah diperluaskan penerangan dan pencerahannya oleh Dr. Juanda tadi, bahawa perkara-perkara yang berkaitan untuk menyuburkan kasih sayang, hormat menghormati, selagi mana tidak melibatkan upacara keagamaan, tidak menjadi satu kekangan, menjadi keharusan. Hatta kalau kita nak menyebut selamat ucapan tahniah ke, selamat hari agama, selamat hari perayaan mereka, walaupun ada para ulama katakan sebahagiannya itu melanggar, kerana ada unsur-unsur kata-kata selamat, kita macam nak mendoakan dia dalam kekufuran itu selamat, kan? Hujah mereka berkata sedemikian. Tetapi dalam aspek yang dalam konteks yang pada hari ini dijelaskan oleh bersama mufti tadi, bahawa kita juga lihat kepada kesederhanaan wasatiyah tadi untuk kita capai soal perpaduan, soal rasa selesa di kalangan kita tadi. Ucapan tu sekadar ucapan, bukannya ucapan itu ada unsur-unsur mengiyakan, merelakan, memuliakan, ataupun kita walaupun kita kata ucapan, jangan kita berlebih-lebihan dalam ucapan tu. Sekadar ucapan, selamat meraih hari perayaan, selamat cuti, selamat bergembira dengan hari perayaan awak yang awak sambut. Kan? Kata penting ke tuan ke apa biasalah hantar SMS ke, kita nak hantar kad ke. Cuma perkataan-perkataan yang dipilih itu tidaklah nanti membawa kefahaman bahawa ada unsur-unsur kita mengiyakan, memuliakan, ataupun tanda-tanda kita menyokong. Itu tidak boleh. Sekadar memberi ucapan itu diharuskan. Majlis Jabatan Fatwa Kebangsaan pun telah memberi kata putus bahawa itu satu perkara yang harus, dengan syaratnya tidak ada unsur-unsur tadi. Jadi kita sebutkan merelakan, redha, ataupun memuliakan dan sebagainya. Sebab sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Juanda tadi, bahawa kalau kita redha dengan kekufuran, maka jatuh hukumnya kufur. Dan begitu menarik apa yang disebutkan oleh Ustaz Azam tadi. Doktor tu doa. Baik, Dr. Juanda, pasal tahun baru saya nak pergi dengan lebih dalam sikit. Sejarah tahun baru Masihi satu disebutkan oleh penonton yang bertanya. Yang kedua, saya yakin dan percaya akan ada ramai banyak penganjur yang akan menganjurkan program tahun baru nanti. Sebagai mufti, nasihat pada mereka nak menganjurkan garis panduan supaya kita tak terkeluar dari batas yang sepatutnya, Doktor. Saya nak ingatkan kepada mereka yang menganjurkan sambutan tahun baru, bahawa saudara boleh banyak buat perkara yang bawa kepada maksiat dan dosa sebenarnya. Kita tak kata sambutan tahun baru itu haram 100%. Tak nak sambut-sambutlah. Tapi ia akan menjadi haram oleh perkara sampingan yang dibawa dalam majlis tahun baru berkenaan. Kalau kita lihat ikhtilat yang terlalu, pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara lelaki dan wanita di tengah malam. Saya ada anak dara. Saya pun rasa saya takkan benarkan anak dara saya keluar. Kita sediakan satu tempat agar anak dara orang dengan anak teruna orang buat maksiat di tempat yang terbuka, tempat yang tengah malam buta, kemudian diberikan kebebasan yang sepenuhnya dalam keadaan seperti itu. Pihak penganjur bertanggungjawab dalam soal perkara seperti ini. Jadi kita nak sebut bahawa perlu ada sambutan, satu bentuk sambutan tahun baru yang alternatif. Kita tak nafikan seluruh dunia orang sambut tahun baru ni. Macam mana pun orang tetap sambut. Orang tetap sambut. Dia tak ada kaitan dengan mana-mana agama sekalipun. Sebab disepakati seluruh dunia terima kalender Gregorian. Gregorian itu diterima sebagai satu petanda tarikh
ya, bagi pertukaran tahun di seluruh dunia diterima. Tapi bagaimana ia disambut? Ya, sudah pasti ia disambut pada 12:30 malam yang mana manusia sepatutnya tidur. Ya, sebab pagi esok nak solat subuh. Ya, kemudian yang melompat, melalak, menyanyi sehingga menjelang subuh, ini suatu perkara yang jelas agama kita tidak meredainya. Ya, dan saya rasa agama-agama selain daripada Islam pun tidak reda umat dia buang masa buat perkara yang tidak senonoh di tengah malam seperti itu. Dan saya ingat kalau di London sekalipun upacara sambutan tahun baru, polis akan dikerah seramai-ramainya sebab malam itulah ramai yang akan mabuk, ramailah yang akan parti seks yang akan merosakkan kemudahan awam dan sebagainya. Ini perkara yang sepatutnya diberi kawalan oleh pihak berkuasa, termasuk pihak berkuasa tempatan. Jangan hanya serah kepada pihak polis. Mereka juga daripada peringkat awal lagi kena memperingatkan bahawa penganjur yang menganjurkan upacara-upacara sambutan seperti ini, mereka mesti berhati-hati. Mereka mesti memastikan bahawa mereka yang terlibat itu tidak akan merosakkan harta awam. Kemudian dari sudut yang lain, pihak penguatkuasa pula malam tahun baru ni macam-macam benda maksiat berlaku. Baik yang pelacurannya, baik yang seks bebasnya, baik yang minuman kerasnya, baik yang membuang sampahnya. Ya, semua perkara-perkara ini sebenarnya membawa kepada perkara negatif, terutama kalau yang membabitkan soal umat Islam itu sendiri. Ya, kita ulang balik, Islam tak larang kita bergembira, Islam tak larang kita meraihkan sesuatu perkara, tetapi batasan agama itu mesti dijaga, dipelihara. Ya, dan sudah pasti kita tahu sambutan tahun baru banyak pembaziran yang berlaku. Mungkin ada orang bagi alasan atau alasan nak sambut pelancong dan sebagainya. Saya rasa pelancong pun tak sibuk nak tengok perkara seperti ini. Yang sibuk ialah mereka-mereka yang suka membuang masa, mereka yang suka membazir, dan akhirnya yang rosak, yang lalai, ya, sebahagian besarnya ialah orang Islam. Dan inilah perkara yang amat menyedihkan kita. Ada juga penonton yang dengan terang-terang menyatakan, I wish Santa will come tonight and fulfill my wishes. Hukum, dan ini adalah kenyataan dari anak Melayu muda. Kenyataan begini, Ustaz Azamil, komen. Di situlah kita nak bagi tahu sama ada orang tu faham ataupun tidak dari segi mempertahankan keharmonian akidahnya. Kan? Di sini timbul isu masalah soal kejahilan. Kadang-kadang kita jahil tentang agama sendiri, tetapi kita mendalami agama orang lain. Barangkali penampilan agama orang lain tu nampaknya cenderung kepada berhiburan, cenderung penampilannya sangat menari, kerana mereka tidak mempunyai asas dalam meletakkan itu daripada aspek disiplin apa. Sedangkan kita bertindak dalam satu perkara mempunyai prinsip-prinsip akidahnya, prinsip syariatnya, prinsip adab juga akhlaknya. Sebab itu kalau kita katakan sambutan tahun baru tadi, apa maksud itu aja? Apa yang kita nak? Kesedaran. Apakah dengan menyanyi-nyanyi, menari-nari sambil menjerit-jerit, bakar bunga api boleh mendatangkan keinsafan, cinta kepada agama, cinta kepada negara dan berbuat baik selepas itu? Nyatanya tidak. Kan lebih banyak keburukan yang patut kita fikirkan bersama apakah cara yang terbaik. Sebab itu bila katakan Islam, dia merupakan adil. Sistem bagaimana nak menjaga sifat manusia itu kekal dengan kemanusiaan yang insaninya, sifat dia sebagai seorang khalifah, sebagai seorang hamba kepada Allah. Kadang-kadang dia punya justifikasi tentang perbuatan itu bukan berdasarkan logik ataupun tidaknya, tetapi ada unsur yang lain yang disebut sebagai unsur ta'abudinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak berlebih-lebih dengan orang lain, kadang-kadang kita tengok diri kita nak bawa diri kita kepada apa? Miskin sangat kan kita tidak ada ke nilai-nilai jati diri yang disebut oleh Dr. Juanda tadi, jati diri kita di mana? Kadang-kadang saya pelik dengan setengah masyarakat kita kadang-kadang nak naikkan sangat. Kan ada premis perniagaan, kadang-kadang ada anak-anak Melayu kita yang pakai baju Santa Claus, topinya, kan? Tapi mereka tidak faham apakah maksudnya itu. Sebab tu kadang-kadang orang yang mengikut ini ke lubang biawak dia tak tahu sesuatu perkara yang dipakai oleh orang barat, orang-orang yang bukan agama Islam ni ada falsafah yang tertentu yang mereka buat. Tetapi kita orang di sini kata menonong dan mengikut, kan, tanpa ada usul periksa, tanpa ada kefahaman, akhirnya membuta tuli.
menjejaskan soal akidah. Saya. Nah, Sebenarnya apa-apa pun berbalik pada diri kita dan tahap kefahaman kita. Ya. Baik, Ustaz Azami ada sebut tadi ada juga wujudnya panduan dari Majlis Fatwa. Apakah secara terperinci panduan yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa? Selepas ini di pentas bicara kita berehat seketika. Jangan narik sekejap tadi. Sebelum kita berehat, antara yang saya nak kongsikan menyambut tahun baru itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah bagaimana mengisinya. Baik, kita nak pergi dengan lebih besar, Ustaz Azamir. Ya. Dalam konteks politik pemerintahan negara, kita tak dapat nafikan dalam Malaysia khususnya, pemimpin negara adalah pemimpin yang memimpin negara yang berbilang kaum. Dan tak dapat lari bahawa akan ada ketika dan saatnya pemimpin negara dijemput oleh bangsa lain dari agama yang berbeza dalam majlis-majlis mereka. Justru sebagai orang kuat di dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ya. Jadi Ustaz Azamir, bagaimana pandangan Ustaz tentang isu ini? Ya. Meraihkan suasana dan juga lanskap negara kita ini, masyarakatnya berbilang kaum, bangsa dan agama. Dan apabila seseorang itu diangkat menjadi pemimpin kepada rakyatnya, maka bukan saja rakyat itu orang Islam, tetapi pelbagai agama. Dan pemimpin ini memanglah menjadi kewajipannya untuk meraihkan rakyatnya. Jadi apabila dijemput, tidak ada jadi masalah untuk dia mendatangkan jemputan itu. Hatta Nabi SAW pun apabila dijemput oleh orang yang bukan Islam, orang Yahudi di Madinah itu, dia pergi. Malah tujuan perempuan itu menyebut Nabi pun dengan tujuan yang jahat, Nabi pergi. Akhirnya dihidangkan dengan makanan kambing yang letak racun. Sahabat yang termakan pun ada yang menimbulkan akibat. Nabi SAW, disitulah mujizatnya. Daging kambing itu berkatakan, wahai Rasul, janganlah makan aku kerana aku ni telah diracun. Maknanya Nabi pergi bila dijemput. Dan Nabi telah pergi kepada rumah menziarahi orang-orang bukan Islam yang didatangi penyakit, yang sedang sakit. Cuma pergi Nabi itu bukan saja memenuhi jemputan, tetapi dia membawa risalah. Sebagai satu kisah, Nabi SAW pergi ke rumah seorang gulam daripada seorang budak suruhan yang memberi khidmat, bekerja kepada Nabi, orang Yahudi. Akhirnya dia jatuh sakit. Nabi datang menziarahinya. Nabi kata, wahai budak, masuklah Islam, saya engkau akan selamat daripada api neraka. Budak ini tadi dia pandang kepada bapaknya, bapaknya ada di sisi dia. Dia pandang bapaknya, maka bapak dia kata, kamu ikutlah kata Abu Qasim SAW, Rasulullah SAW. Maka budak ini pun, orang Yahudi ini mengucap 2 kali syahadat. Maka Nabi keluar dengan mensyukuri bahawa seselamat engkau daripada mereka dengan Islamnya kamu. Jadi para pemimpin yang nak pergi ke jemputan-jemputan orang yang bukan Islam, khususnya perayaan agamanya, perlu memahami tentang garis panduannya. Yang penting ni pemimpin ni antara lain tugasnya adalah menjaga akidah dan menyebarkan akidahnya. Nah, sebab itu kalau sekiranya sekadar menjemput untuk makan, memberi ucapan, itu tidak jadi masalah. Kita katakan tadi. Cuma kalau diminta untuk membuat peresmian, upacara ataupun orang kata dia punya acara peresmian itu ada unsur-unsur keagamaan, maka di sinilah keberanian seorang pemimpin itu menyatakan, maafkan saya sebagai seorang Islam, perkara tentangan dengan hukum agama saya, maka saya tak boleh buat. Kan? Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang bukan Islam pun, di saat majlis kita resmi, kita baca doa, kan, baca doa, orang Islam akan darah tangan, tapi orang yang bukan Islam tak nak darah tangan. Betul tak? Tapi kadang-kadang orang agama lain bila pegang lilin, kita pun kali pegang lilin. Kenapa? Bolehkah mempunyai keberanian? Maafkan saya tidak boleh memegang lilin ini kerana ia bertentangan dengan prinsip agama saya. Saya fikir orang lain akan menghormati dengan kejujuran kita menjelaskan, itulah prinsip. Orang akan hormati prinsip. Orang tu asalkan kita berani untuk menyatakan prinsip. Sebab itu bila kita nak bukan saja pemimpin, kita pun nak datang rumah kawan ke, tidak ada jadi masalah. Hatta mendatangi menziarahi keluarga sahabat kita, mungkin sahabat kita keluarganya, bapaknya meninggal dunia pun, kita boleh datang menziarahi dan mengucapkan takziah dan menyampaikan kata-kata bahawa bersabarlah di atas dugaan Allah. Apatah lagi kalau meninggal ibu bapa kita yang bukan Islam. Ya, apatah lagi. Lagi kita nak pergi. Kan? Kerana Islam itu bukannya mana permusuhan, bukan maknanya memutuskan persaudaraan. Kan? Malah persaudaraan itu tetap terjalin selagi hayat di kandung badan, kerana Islam itu membawa rahmat
perutusan Nabi itu membawa rahmat, membawa kasih sayang. Kan ada hubungan, macam mana hubungan kita nak jaga hubungan antara kaum kerabat, hubungan satu akidah, hubungan dengan jiran yang faktor kemanusiaan. Semua itu disusun dan digarispandukan lengkap dan juga komprehensif. Sudut mana yang diperkatakan tentang Islam ini, semuanya dijelaskan. Cuma tak lagi kita nak ikut ataupun kita tidak. Berbalik pada diri sendiri sekarang. Berbalik kepada keyakinan dan kepercayaan diri sendiri. Dr. Juanda, saya nak tanya soalan serampang dua mata. Pertama sekali, bagaimana pula dengan perayaan seperti Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Lahir, dan yang kedua, ada juga penonton yang bertanya tentang persoalan konflik sebagai seorang employee. Dia buat event management dan terpaksa membuat organize event yang ada kaitan dengan Christmas sebagai contoh. Dia orang Islam dan dia adalah employee. Bagaimana? Baik, tentang sambutan pelbagai hari. Nasib baik setahun ada 365 hari. Kalau tidak lagi Kalau banyak tidak perayaan. lagi banyak perayaan, hari belia, hari remaja, hari ibu, hari bapa, Tukang sapu. semua hari semua ada, ya. Ini sambutan yang sebenarnya tak ada kaitan dengan agama dan tak ada kaitan dengan apa-apa peribadatan sekalipun. Dalam erti kata lain, perayaan seperti ini masih berada dalam ruangan yang diharuskan, dibolehkan oleh agama. Ya. Mengkali sebahagian masyarakat merasakan tak ada hari nak ingat mak bapak dia, maka dia orang pun cipta hari ibu, hari bapa. Ya. Mengkali besok pula mak bapak pula lupa dengan anak-anak, ada pula cipta hari anak-anak pula, hari cucu, hari cicit dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin dia ada tujuan yang baik. Ya. Kalau bagi yang jelas ada tujuan baik seperti hari ibu, hari bapa dan sebagainya, pada saya itu tidak menjadi masalah untuk disambut. Selagi mana ia bukan membawa maksud peribadatan ataupun keagamaan. Sesuatu agama. Contoh yang cukup baik hari yang kita rayakan, hari belia, hari guru. Ya, kita mengingati guru kita pada hari berkenaan. Ya. Sepatutnya memanglah tiap hari kita ingat kepada guru-guru yang berjasa kepada kita. Hari-hari kita ingat kepada mak bapak kita. Ya. Tapi bila dibuat semacam suatu perkara yang agak istimewa, selagi mana ia tidak menjurus kepada peribadatan, maka ia berada pada ruang yang diharuskan dan dibenarkan oleh agama. Ya. Yang kedua tadi, pasal situasi seorang pekerja. ya, seorang pekerja yang diarahkan oleh majikan dia, ya, untuk mengadakan sambutan. Termasuk kes macam Ustaz Azam yang saya bang tadi, Ya. pakai baju Santa Claus sebab bos suruh. Ya, dalam perkara seperti ini mereka kena berterus terang memberitahu, ya, lambang keagamaan suatu perkara yang membawa maksud agama, membawa maksud akidah, Syiar dia. ya, syiar dia. Ya, sebab itu kita nak sebut sebagai contoh, ada sebahagian anak muda kita pada hari ini, ada perkara yang mereka tak setuju, ya, kepada pihak yang tertentu. Mereka menghadiri candle vigil sebagai contoh. Candle vigil ini perayaan keagamaan. Ya, sebahagian orang Kristian kalau mereka kena musibah dan sebagainya, mereka akan menyalakan lilin dan sebagainya. Ini ada maksud agama. Dan orang Islam tak boleh terbabit dalam perkara seperti itu. Walaupun hadir sekalipun dalam majlis yang seperti itu. Ya. Begitu juga macam yang saya sebut contoh pada permulaan tadi, ada sambutan Taipuza di Pawali dan sebagainya. Pihak penganjur sepatutnya sensitif. Ya, pemimpin Islam yang hadir, janganlah disuruh dia nyalakan api. Suruhlah ketua agama dia ke, pemimpin utama dia ke, yang hadir itu hanya menyaksikan sebagai satu contoh toleransi luar biasa daripada penganut agama lain. Sebagaimana kita juga orang Islam, ya, kita tak ada masalah bukan Islam masuk ke masjid, melihat kita solat, hadir solat Jumaat dan sebagainya. Tetapi tak mungkin kita jemput mereka menjadi makmum. Apatah lagi kita nak suruh dia jadi tok imam, tak mungkin berlaku. Dan kalau mereka nak sekalipun, kita takkan benarkan. Dan kalau kita menyuruh sekalipun, memang ia tidak dibenarkan oleh agama. Jadi kita kena jelas, ya, menghormati perayaan suatu agama, kepercayaan suatu agama dengan menunjukkan pengakuan, memperakui kepercayaan agama berkenaan, dua perkara yang berbeza. Saya bawa satu contoh yang cukup praktikal. Nabi SAW satu ketika dibawa lalu di hadapannya seorang Yahudi, jenazah Yahudi. Nabi bangun. Para sahabat menyatakan ini jenazah seorang Yahudi. Ya, Nabi menjawab, alaisat nafsan. Bukankah jenazah itu seorang manusia, suatu nyawa yang sewajarnya kita hormati.
Menghormati seorang manusia dengan menghormati akidah manusia berkenaan dua perkara yang berbeza. Apakah membawa maksud Nabi redha dengan agama Yahudi? Tidak sama sekali. Tetapi menghormati mayat seorang manusia. Begitu juga sebagaimana yang disebut oleh Ibn Sa'ad dalam tabaqat dia. Ya, sewaktu Nabi SAW didatangi oleh orang Kristian dari Najran. Masuklah waktu solat mereka selepas waktu duha. Mereka minta izin untuk solat dalam Masjid Nabawi. Ya, para sahabat bising. Apa kata Nabi SAW? Da'uhum. Ya, biarkan mereka. Fastaqbilul masyriq. Suruh mereka menghadap ke arah timur. Memang arah kiblat mereka ke arah timur. Lalu fasallu salatahu. Lalu mereka pun mendirikan upacara solat agama mereka. Membenarkan bukan bererti redha. Ya, membenarkan membawa maksud menghormati. Redha perkara yang lain. Saya ambil lagi contoh lagi besar sebagai contoh pegawai kerajaan kita. Ambillah kata dia terlibat dengan pejabat tanah. Ya, meluluskan tanah untuk pembinaan gereja sebagai contoh. Dia seorang Muslim. Apakah wajar dia meluluskan? Ya, sebagai seorang individu dia tak boleh buat. Tetapi mewakili pihak kerajaan yang menaungi semua agama, hak sebuah kerajaan memperakui dan menghormati hak penganut agama yang lain. Jadi di sini kita mesti bezakan redha kepada akidah dengan menghormati sebagai seorang manusia hak mereka untuk meraihkan agama mereka, dua perkara yang mesti dipisahkan. Tapi saya ingin ulang semula, mana-mana mereka yang ada pekerja, jangan sama sekali paksa pekerja anda untuk buat amalan kepercayaan keagamaan anda. Ini membawa maksud tidak menghormati kepercayaan penganut agama yang lain. Baik. Ustaz Azamir, Saya saya kira penonton setelah kita bagi hujah, bagi dalil dan sebagainya, ada yang tak puas hati lagi nak tanya, boleh ke tak beri ucapan? Boleh tak kemukakan apa yang digariskan oleh Majlis Fatwa supaya semua penonton tahu sejelas-jelasnya. Kita bagi nak agak bagi tahu ni. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, saya fikir kalau saya kurang nanti Dr. Juanda akan tambah menyatakan bahawa dalam keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam bagi kali yang ke-78. Ini pun telah, kalau boleh nak tengok lanjut, penonton boleh tengok dalam laman web Jakib. Kan kita tengok e-fatwa ni ada, garis panduan pun semua ada dah. Cuma tak lagi kita nak ke tak nak, bergantung pada sayang ke tidak sayang kita menjaga akidah ini. Menyatakan bahawa memberi ucapan tahniah dan selamat ataupun mengirimkan ucapan melalui kad ataupun alat-alat telekomunikasi, seperti telekomunikasi seperti email, sistem-sistem pesanan ringkas SMS dan sebagainya kepada orang yang bukan Islam sempena dengan perayaan agama mereka adalah harus. Tetapi kita kena ingat, harusnya itu ada dia punya syaratnya. Dengan syarat ucapan itu tidak mengiktiraf ataupun memuji atau memuliakan agama bukan Islam, serta tidak menggunakan sebarang simbol atau lambang keagamaan mereka dalam kiriman ucapan tersebut ataupun lafaz kata tersebut. Jadi sekadar kita mengucapkan selamat itu. Kalau tiap lilin dalam birthday, Kemudian tiap lilin masa birthday kan, happy birthday to you. tengok dia punya adatnya itu apa. Kalau sekiranya tujuannya itu tidaklah untuk pemujaan apa semua, kan apakah semata-mata tiap lilin itu membawa kepada kekufuran? Tak. Dia boleh Tengok. potong riben. Pasal apa dia tak potong riben pula? Betul. Jadi tengok maksud dia tu. Sekadar nak mengembirakan, tidak ada kaitan upacara agama, itu sebagai adat. Yang tidak ada masalah. Sebab kadang ada perkara-perkara yang kita boleh buat. Nampak macam ada kaitan dengan agama, tak? Macam contohnya orang kata tak boleh kita pasang lilin pada malam Ramadan sebab ada kaitan dengan agama Hindu. Tak. Orang tu pasang lilin tu, pelita ni barangkali untuk menceriakan suasana ataupun untuk memudahkan perjalanan pergi ke surau pun. Kalau ketika zaman saya kecil dulu memang Kalau ada lampu jalan tengah terang, itu suasana je lah. Barangkali nak memudahkan orang kata anak-anak kita nak membuat suasana dia. Ada suasana tu, tetapi tidak bermaksud untuk kita meniru agama lain, tidak. berbalik pada niat. Berbalik kepada niat. Akhir sekali Dr. Juanda dalam tempoh kurang 2 minit sebab masa mencumburai kita hikmah di sebalik panduan Islam supaya kita ini memiliki akidah yang sejahtera. Baik, ingin saya sebut kepada penonton kita, ya, Islam agama dakwah. Apa sahaja hubungan yang kita bina dengan golongan bukan Islam mesti dibina atas asas dakwah. Iaitu cuba berusaha mewujudkan hubungan yang baik agar satu masa
mereka jinak kepada Islam. Dan ada satu masa Allah bagi hidayah kepada mereka agar mereka memeluk agama Islam. Jadi sepatutnya kita jadikan musim sempena perayaan yang pelbagai wujud di dalam negara kita ini dijadikan suatu momen, suatu venue, suatu peluang untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, menyampaikan kelebihan agama Islam kepada mereka. Dan pada masa yang sama kita mesti tunjukkan ketegasan kita dalam menjaga kemurnian akidah kita bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Saya Dr. Juanda, Ustaz Azamir, terima kasih kerana sudi bersama pada malam ini. Sekira cukup pantas kita bincang walaupun sejam kerana kepadatan isi kita. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan para penonton, saya menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini dengan berkongsi dengan anda satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarju liqa'a rabbih." Siapa yang nak jumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang alhamdulillah penuh gembira, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa dia kita perlu buat? Falyamal 'amalan salihah, beramal dengan amalan soleh, wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita berlaku syirik dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, maka apa juga kita buat berjaga-jagalah toleh dan jangan kita berlaku syirik. Sekian daripada saya, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.